Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami ingin membentangkan tentang tugasan kumpulan kami iaitu tentang guru kaunselor sekolah menengah Puan Ismanisa binti Mat Gani. Beliau memberi banyak sumbangan dan memberi jasa dalam bidang kaunseling tersebut. Okay. Kami melalui beberapa proses sebelum kami memilih beliau sebagai kaunselor untuk sesi temu bual kami. Bagaimana kami mengenali beliau? Saya mengenali beliau daripada rakan sebaya saya yang merupakan bekas pelajar beliau. Selepas kami mendapat tahu tentang beliau, kami mula semak sama ada beliau merupakan kaunselor berdaftar ataupun tidak melalui portal Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar yang mempunyai KB 04573 dan PA 03849. Dengan mengetahui beliau merupakan kaunselor yang berdaftar, kami meneruskan proses tersebut kepada peringkat seterusnya. Kami cuba menghubungi beliau dan menjelaskan tujuan kami untuk menjalankan sesi temu bual tersebut bersama dengan beliau pada masa yang akan datang. Beliau juga memahami dan menerima permintaan kami dan beliau ingin memberi sesi temu bual tersebut bersama dengan kami. Selepas kami mendapat persetujuan daripada beliau, kami mula merancang dan menetapkan hari, tarikh dan cara untuk menjalankan sesi temu bual tersebut. Kami menetapkan beberapa hari, tetapi pada hari tersebut Puan tidak dapat memberi sesi temu bual atas urusan peribadi beliau. Oleh itu, pada 11 Disember, Puan yang menetapkan tarikh dan masa untuk memberi sesi temu bual bersama dengan kami. Puan Ismanisa binti Mat Gani lahir pada 27 Jun 1980 di Kuala Kerai, Kelantan. Beliau berumur 42 tahun dan sekarang beliau tinggal di Batu Gajah, Perak. Beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya dan nama bapa beliau ialah Mat Gani bin Daraman, manakala ibunya ialah Kamaria binti Abdul Razak. Dalam keluarganya, beliau merupakan anak sulung dan beliau mempunyai 2 orang adik lelaki dan 2 orang adik perempuan. Semasa kami bertanya kepada beliau tentang pendidikannya, beliau menyatakan bahawa beliau memulakan pelajarannya di Sekolah Kebangsaan Kuala Kerai, Kelantan pada tahun 1987. Selepas itu beliau menyambung pelajarannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yahya Petra I. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Bachelor Bimbingan dan Kaunseling. Semasa kami bertanya perkhidmatan beliau di sekolah-sekolah, beliau menyatakan bahawa beliau pernah bekerja di beberapa sekolah, antaranya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya, Ampang, Selangor dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Selain itu, beliau juga berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Sheikh Abdul Ghani, Bidur, Perak pada tahun 2009. Seterusnya, beliau juga berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Yusof Batu Gajah, Perak dari tahun 2010 hingga sekarang. Beliau juga berkongsi tentang pengalaman beliau dalam mengendalikan kes pertamanya. Menurutnya, beliau mula bekerja pada usia 22 tahun. Pada masa itu, walaupun beliau agak takut, beliau masih kerana mendapat kes bunuh diri pelajar dalam sebulan beliau bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah tersebut. Pada usia yang muda itu, walaupun beliau berasa takut dan gemetar kerana itu adalah kes pertamanya, beliau menyatakan bahawa beliau masih dapat menyelesaikan masalah itu dengan sebaiknya. Seterusnya, saya ingin menghuraikan tentang maklumat tentang diri Puan Ismanisa. Puan Ismanisa berkahwin pada tahun 2005 dan nama suaminya ialah Encik Rahishim bin Harun. Beliau merupakan seorang juruteknik Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Puan Ismanisa mempunyai 2 orang anak perempuan yang masih belajar di sekolah menengah.
Pada pendapat Puan Esmanisa, beliau menyatakan bahawa beliau suka untuk belajar sesuatu yang baru dan hobinya adalah pergi berkayak dengan keluarga dan snorkeling. Beliau juga pernah menyertai dalam banyak bidang kebajikan. Antaranya adalah seperti Persatuan Kebajikan yang diceburinya adalah seperti Persatuan Kasih Sayang Batu Kaja Bekasi, dan dalam persatuan ini beliau menyandang jawatan ahli jawatan kuasa. Selain daripada itu, beliau juga pernah terlibat dalam banyak bidang yang lain seperti alumni BNK back pada tahun 2002, alumni SKKK, Perkama dan sebagainya. Terdapat beberapa peranan Puan Esmanisa dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Semasa kami menemu beliau menyatakan bahawa beliau memainkan peranan yang amat penting dalam bidang pendidikan kerjaya murid. Beliau memberikan taklimat dan pendedahan kerjaya kepada murid melalui seperti Carnival Kerjaya, lawatan kerjaya ke universiti dan sebagainya. Beliau juga menyatakan bahawa beliau pernah memberikan taklimat pengisian UPU dan bimbingan pengisian UPU kepada murid-murid lepasan SPM, STPM dan matrikulasi daripada sekolah sendiri dan juga sekolah-sekolah luar. Sebab uh, uh, hal ini amat penting untuk setiap murid kerana untuk mencapai impian mereka untuk menjadi seorang yang berpendidikan tinggi. Selain itu, beliau juga menyatakan bahawa beliau pernah memberikan bimbingan kepada pelajar untuk menghadapi temuduga bagi kemasukan universiti dan juga ke alam pekerjaan. Beliau menyatakan yang beliau memainkan peranan dalam bidang pembangunan dan perkembangan sahsia murid serta peningkatan disiplin. Antara program yang dijalankan oleh beliau di sekolah ialah program-program motivasi, program kemahiran belajar, ziarah cakna, anugerah sahsia terpuji, program jejak kecemerlangan, kem kepimpinan, karnival kurikulum tingkatan 6 dan sebagainya. Beliau memainkan peranan yang amat penting dalam bidang psikososial dan kesihatan mental. Beliau mendapat kerjasama penuh daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dan melaksanakan aktiviti ke arah kesihatan mental murid juga. Salam sejahtera Puan Anissa. Daripada rumusan temu bual, Puan Malaysia telah berkhidmat selama 20 tahun dan fokus untuk pelajar dari tingkatan 6. Beliau juga bidang perkhususan beliau adalah bimbingan dan kaunseling dan lebih kepada sekolah, iaitu major beliau di UPM dan minor beliau adalah akaun dan perdagangan yang lebih fokus kepada pelajar sekolah. Antara faktor yang menyebabkan beliau memilih kerjaya ini adalah inspirasi dari kaunselor asasi beliau yang telah memberi banyak nasihat untuk beliau selain itu, beliau sudah meluluskan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah kini. Menurut beliau juga, kebanyakan pelajar menengah rendah iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 3 adalah tidak matang. Pertama sekali, hasil rumusan temu bual yang dihasilkan ini daripada temu duga yang diadakan dengan Puan Ismaniza yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SMK Sultan Yusof. Menurut pengalaman beliau, terdapat 3 jenis kes yang sering mengadakan sesi kaunseling di peringkat sekolah ialah kes sukarelawan, kes dipanggil dan kes dirujuk. Kes sukarelawan ialah di mana pelajar datang untuk mengadakan sesi kaunseling tanpa sebarang paksaan mana-mana pihak. Manakala kes dipanggil pula, pelajar yang mempunyai tingkah laku yang tidak baik seperti sering ponteng ke sekolah tanpa sebarang alasan. Manakala kes dirujuk pula, di mana pelajar melibatkan diri dalam tindakan yang tidak bermoral seperti kes pergaduhan, kes merokok dan sebagainya. Menurut pengalaman beliau merasa kes dirujuk amat menyukar kerana pelajar-pelajar yang terlibat dalam kes dirujuk tidak menjawab soalan yang ditanyakan oleh beliau tentang apa masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Seterusnya, beliau juga mengkongsikan
Sikap yang harus dimiliki oleh seorang kaunselor iaitu seorang yang peramah, hangat dan sering menegur pelajar di persekitaran sekolah. Hal ini kerana pelajar akan berasa lebih selesa dan mudah mendekati guru kaunseling untuk mengkongsikan masalah yang dilalui oleh mereka. Selain daripada sikap, beliau juga mengkongsikan teknik yang diamalkan oleh Puan Ismailiza iaitu teknik membina repo yang terbagi kepada 3 bentuk, lisan, penulisan dan lukisan. Hal ini demikian kerana pelajar dapat meluangkan masalah yang dihadapi oleh mereka dalam bentuk tersebut supaya guru kaunseling dapat gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi dan dilalui oleh pelajar tersebut. Seterusnya, menurut pengalaman beliau, silang budaya merupakan elemen yang sangat penting dalam sesi kaunseling. Ia juga lebih dikenali sebagai pelbagai budaya di mana pelbagai kaum berada dalam keadaan yang aman dan harmoni semasa beliau belajar di Universiti Putera Malaysia. Oleh itu, beliau berasa iaitu aman menyukar bagi beliau untuk mengadakan sesi kaunseling dengan pelajar yang berbeza agama. Hal ini kerana ia akan mengambil masa yang lama untuk memahami hati budi mereka untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dilalui oleh pelajar tersebut. Akhir sekali, penerimaan masyarakat terhadap perkhidmatan kaunseling terutamanya dalam golongan ibu bapa. Hal ini demikian kerana pelajar ibu bapa yang berada di bandar, mereka lebih memahami erti sebenar kaunseling iaitu perkhidmatan pertolongan kepada anak-anak mereka yang menghadapi masalah seperti stres dan kemurungan dan sebagainya. Di sebaliknya, ibu bapa yang di luar bandar menganggap sesi kaunseling hanya diadakan apabila anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral seperti kes pergaduhan, kes merokok dan sebagainya. Oleh itu, beliau menasihatkan guru-guru kaunseling haruslah menjelaskan erti sebenar kaunseling dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka sebelum menyuruh ibu bapa untuk mendatang ke sesi kaunseling. Itu sahaja dari saya. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada penyampai seterusnya. Terima kasih. Pada pendapat Guru Isa Manisa, ciri yang perlu ada pada seorang kaunselor efektif ialah benda pertama, beliau selalu menggunakan perkataan warm. Sebab seorang kaunselor selalu perlu nampak mesra walaupun mukanya garang. Cara bergaul perlu sentiasa mesra. Beliau sentiasa bermesra dengan semua di sekeliling untuk menguruskan semua dengan selesa dan kreatif. Beliau juga bagi tahu seorang kaunselor perlu belajar pelajar dengan potensi pelajar dengan melakukan ujian psikometrik. Beliau selalu bina modul sendiri berdasarkan keperluan pelajar. Menurut Guru Isa Manisa, kemahiran yang penting seorang kaunselor efektif ialah pertama sekali, seorang kaunselor perlu ada kemahiran kaunseling yang mantap. Seorang kaunselor perlu tahu cara bina hubungan dengan pelajar. Beliau bagi tahu kalau kemahiran kaunseling tidak bagus, kaunselor tidak akan memahami pelajar ingin sampaikan apa. Beliau juga bagi tahu kaunselor perlu belajar teori-teori kaunseling dan psikologi dan perlu pandai menggunakannya. Beliau selalu baca dan mengenali semua teori supaya dapat bagi perkhidmatan yang baik kepada pelajar. Seterusnya, Guru Isa Manisa menjelaskan cabaran yang beliau hadapi sebagai seorang kaunselor dan cara beliau meneranginya. Beliau bagi tahu banyak cabaran yang dihadapinya. Pertama ialah bila beliau mula keluar sebagai seorang kaunselor pada tahun 2002 yang mana umur beliau adalah 22 tahun sahaja. Dengan umur yang begitu muda, kematangan beliau juga sangat kurang. Beliau bagi tahu kematangan amat penting untuk kaunselor sebab kaunselor perlu sikap matang sebelum berhadapan dengan manusia yang bermasalah. Okey, seterusnya. Berdasarkan perkongsian Puan Isa Manisa, beliau hanya menekankan isu berkaitan kefahaman bidang tugas sebagai seorang guru kaunseling sama ada pandangan terhadap pelajar maupun daripada pandangan terhadap guru-guru selain daripada kaunseling. Seperti mana yang kita tahu, bukan hanya pelajar yang tidak faham tentang konsep guru kaunseling yang sebenar, akan tetapi dalam kalangan guru juga ada yang tidak faham. Hal ini kerana guru kaunseling dianggap guru yang kurang aktif di dalam kelas terhadap pelajarnya dan tidak masuk kelas. Sedangkan guru kaunseling adalah guru paling aktif di dalam sekolah. Contohnya, untuk menjadikan seorang pelajar yang cemerlang atau dalam kemenjadian pelajar yang bersahsiah atau
bukan hanya datang dari ilmu yang diberikan di dalam kelas semata-mata. Akan tetapi, dengan pelaksanaan program di sekolah seperti motivasi, anugerah cemerlang, kursus sasiah diri juga adalah satu kunci utama untuk pelajar memperbaiki diri, berubah kepada ke arah yang lebih baik. Di mana program ini dilaksanakan oleh guru kaunseling. Kefahaman terhadap guru kaunseling pada masa kini sangat mencabar bagi seorang guru kaunseling di sekolah. Taman itu, beliau juga pandangan sekiranya guru yang telah belajar atau pernah mengikuti bidang kaunseling di universiti atau sebelum pernah memasuki ke sekolah adalah suatu kelebihan dan dapat memberi kerjasama kepada seorang guru kaunseling di sekolah tersebut walaupun mereka tak bekerja sebagai seorang guru kaunseling. Dengan itu, guru kaunseling perlulah celik akal untuk memberi penjelasan kepada guru-guru yang lain untuk mengatasi tanggapan ini. Baiklah, seterusnya, Puan Isamanisah ni sangat aktif mengikuti program atau kursus yang ditawarkan terutamanya dalam bidang kaunseling. Misalnya, Bonda ataupun Puan Isamanisah dalam proses mempelajari, beliau juga mempelajari ADPTH, iaitu kaunseling melalui lukisan di UPSI bagi membantu beliau untuk menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling dengan lebih berkesan. Beliau juga menyertai program kaunseling iaitu senterapi, iaitu berkaitan dengan pendidikan melalui inovasi. Tambahan itu, beliau juga merupakan ahli pegama di mana beliau juga menjalankan dan menyertai aktiviti dan program di bawah pegama. Seterusnya, cabaran yang dihadapi semasa PKP ataupun Perintah Kawalan Berkurung disebabkan penularan wabak COVID-19. Pada awal PKP, guru kaunseling perlu melaksanakan tanggungjawab yang besar kerana guru kaunseling tidak dapat berjumpa secara hadapan dengan pelajar. Pelbagai ilmu dan kemahiran beliau perlu ambil, sama ada menerusi pelajar di universiti maupun pakar IT pada ketika itu. Antara perkongsian ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh beliau bagi menjalankan sesi kaunseling adalah melalui aplikasi Zoom, WhatsApp, Telegram secara panggilan video dan juga Google Meet. Pelbagai rujukan yang beliau dapatkan antaranya ialah Puan Raja Maliwa yang sangat terkenal dengan kelas secara atas talian pada ketika itu. Seterusnya, rujukan pelajar universiti, pusat tuition Ayub dan lain-lain. Selain itu, masalah besar pada ketika awal PKP dihadapi oleh beliau adalah masalah capaian rangkaian internet yang tidak stabil, sama ada dalam kalangan guru maupun pelajar itu sendiri. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan semasa yang kita berlaku pada ketika ini, capaian internet semakin baik dan semakin laju dan memberi kemudahan kepada semua pihak untuk berurusan sama ada dalam talian maupun secara fizikal. Beliau membuat kesimpulan bahawa untuk menjadi seorang kaunseling yang baik dan berkesan, perlulah kreatif seperti melakukan aktiviti atas talian ataupun menjalankan aktiviti pertandingan Mobile Legend dan sebagainya untuk meningkatkan minat pelajar terhadap aktiviti di sekolah dan memberi hadiah ataupun walaupun kecil, nilainya kecil kepada pelajar. Secara tidak langsung, pelajar tidak akan bosan dan sedia untuk mengikuti aktiviti di sekolah, termasuklah pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Beliau juga menasihati kepada bakal-bakal kaunselor dan guru atau sesiapa sahaja perlu memiliki ilmu kaunseling. Dan hal ini kerana sebelum beliau menjadi seorang guru kaunseling secara rasmi, beliau juga mengaplikasikan ilmu kaunseling dalam diri. Seterusnya, barulah beliau mengamalkannya aplikasikannya terhadap keluarga beliau, pelajar, rakan sekerja dan juga masyarakat. Sebelum menjadi seorang guru kaunseling, perlu kenal dengan baik terhadap bidang kaunseling.
Kerana kaunseling sangat seronok dan luas, akhir sekali perlunya menjadi seorang kaunselor yang sentiasa berkembang dan perbaiki diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Rosno Meliana Ashikin binti Pauzi, nombor matrik 270319. Sekarang saya akan menerangkan tentang refleksi yang kami dapat perolehi daripada kerja khusus ini. Pertama sekali, melalui kerja khusus ini, kami dapat mempelajari dengan lebih lanjut apakah ciri-ciri, kemahiran dan juga cara untuk menjadi seorang kaunselor yang efektif dengan lebih baik. Ini kerana melalui kerja khusus ini, kami dapat menembual seorang kaunselor sekolah menengah yang mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam setting kaunselor di sekolah menengah. Seterusnya, kami dapat mengetahui serba sedikit apakah cabaran dan halangan yang harus dihadapi sekiranya ingin menjadi seorang kaunselor yang harus berdepan dengan pelbagai isu yang sering berlaku di sekolah, terutamanya dengan pelajar-pelajar sekolah. Salah satu halangan yang harus ditempuh oleh seorang kaunselor adalah stigma yang diletakkan ke atas mereka, yang di mana masyarakat menganggap bahawa peranan kaunselor di sekolah hanyalah untuk mengendalikan pelajar yang bermasalah sahaja. Stigma dan stereotip inilah yang sedang dihadapi oleh ramai kaunselor sekolah pada masa kini, terutamanya di sekolah-sekolah yang berada di kawasan luar bandar. Ini kerana masih ramai yang tidak mengetahui peranan dan tugas kaunselor sekolah bukanlah terhad dan sekadar mengendalikan pelajar yang bermasalah sahaja. Jadi inilah tanggungjawab yang besar dan sukar untuk mengubah kepercayaan masyarakat yang telah lama membelenggu pemikiran masyarakat dari dulu lagi. Ini kerana untuk mengubah persepsi seseorang terhadap sesuatu perkara adalah perkara yang sangat sukar untuk dilakukan. Akhir sekali, melalui kerja khusus ini juga, kami dapat menyimpulkan bahawa seorang kaunselor perlulah sentiasa memikirkan idea-idea yang kreatif dan kritis dalam usaha untuk memastikan peranan kaunselor di sekolah dapat diketahui dengan lebih tepat, bahawa seorang kaunselor juga bertanggungjawab dalam mengasah dan mencukil bakat para pelajar serta mengenal pasti potensi diri seorang pelajar yang akan menentukan minat mereka yang akan mempengaruhi pilihan masa depan mereka. Dengan itu, barulah lebih ramai yang akan menghargai kepentingan keberadaan seorang kaunselor di dalam sesebuah sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.